Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat juga harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan mulakan kelas online kita dengan bab 2. Okay, jadi cikgu akan rekodkan dan kamu akan dengar lah. Okay. So, bab 2 dalam sains tingkatan 1 adalah tentang sel lah. Okay, dan kita akan ada 2 subtopik. So, cikgu akan dalam video kali ini cikgu akan ceritakan tentang subtopik yang pertama lah. 2.1 iaitu tentang struktur, fungsi dan juga organisasi kepada sel tersebut. Okey. So, sel. So, sel, apakah itu sel? Sel ini adalah benda yang semua benda hidup, dia akan ada unit asas yang kita kenal sebagai sel lah. Okay, jadi kita sekompleks mana pun organisma tersebut, dia akan bermula daripada satu sel lah. Okay, single sel. Okay. Dan kita pergi kepada sejarah sedikit. Okay. Dan sel ni pertama kalinya dijumpai oleh seorang saintis yang bernama Robert Hooke lah. Okay, yang mana Robert Hooke ni dia menggunakan mikroskop yang ringkas. Di mana mikroskop ni pun dicipta oleh dia lah. Kalau kita tengok gambaran mikroskop tu dia sangat ringkas. Ini berlaku pada tahun 1665. Okay. Dia tengoklah gabus tu kan, dan dalam gabus tu dia dapati dalam gabus tu ada banyak kotak-kotak kecil lah yang membentuk gabus tu. Okay. Dan dia gambarkan sel manusia itu sebagai kotak kecil tersebut. Okay. Yang lebih kepada bahan binaan lah. Okay. Jadi sel kita ini, dia daripada satu sel menjadi organisma manusia ataupun lalat dan sebagainya, dia melalui proses pembahagian sel. Okay. Yang mana proses pembahagian sel ni, dia berlaku sama ada untuk pertumbuhan ataupun untuk menggantikan sel-sel yang rosak lah. Okay. Yang mana proses pembahagian sel secara detail kamu akan belajar dalam biologi tingkatan 4. Jadi kamu perlu tahu je lah dalam tingkatan 1 bahawa sel ni dia boleh membahagi. Okay, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya lah. Okay. Okay, cikgu rasa semua orang pernah dengar tentang kanser. Okay. Kanser juga bermula daripada ataupun dia juga adalah sejenis sel lah. Okay, yang mana sel kanser ini terbentuk apabila sel membahagi secara tidak normal ataupun tidak terkawal lah. So, sebagai contoh, dalam gambar rajah ni, okay, sepatutnya sel kulit tu membahagi dengan normal, tapi bila dia membahagi secara tidak terkawal, dia akan membentuk kumpulan sel yang tidak diingini ataupun yang tak sepatutnya berada di situ yang kita sebut sebagai tumor. Dan akhirnya tumor ni membesar dan makin membesar akhirnya membentuk sel kanser lah. Okay. So dia bermula dengan pembahagian sel secara tidak terkawal. Okay. Dan akhirnya akan membentuk sel kanser lah. Ini gambaran sel kanser. Okey, dalam tajuk sel ni kamu akan belajar tentang dua jenis sel, iaitu sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Untuk sel haiwan ni, bagi peringkat tingkatan 1 kamu akan belajar beberapa sahajalah organel ataupun bahan ataupun struktur di dalam sel haiwan. So seperti dalam gambar rajah ni, cikgu snap straight daripada buku teks. Okay, kamu akan belajar tentang membran sel, mitokondria, nukleus dan juga sitoplasma. Okay. So, fungsi bagi setiap struktur ini telah diterangkan di dalam gambar rajah. Di mana membran sel ni untuk mengawal pergerakan bahan lah. Mitokondria menghasilkan tenaga untuk sel ini hidup ataupun bergerak balas. Nukleus pula yang bulat tengah ni, ini ibarat otak lah ataupun jantung kepada sel tersebut. Dan sitoplasma ni adalah kawasan bendalur yang berada di dalam sel. Di mana setiap tindak balas akan berlaku di situlah. Ini gambaran tentang secara detail tentang membran plasma tadilah. Okay, yang mana membran plasma ni lah yang akan mengawal bahan yang akan keluar ataupun masuk ke dalam sel. Okay. Ini mitokondria, tempat untuk sel menghasilkan tenaga. Okay, sitoplasma, okay, kawasan yang di sekeliling yang di dalam bendalur di dalam sel kita panggil sitoplasma lah. Okay. Di mana setiap tindak balas akan berlaku. Banyak tindak balas yang akan berlaku, cuma di dalam tingkatan 1 kamu masih belum belajar secara detail. Okay. Sekadar makluman dahulu. Okay.
Dan ini adalah gambaran nukleus. Yang mana nukleus inilah yang akan mengawal keseluruhan aktiviti sel. Apa yang masuk daripada sel, apa yang keluar daripada sel, nak gantikan sel apa dan sebagainya, semua dikawal oleh nukleus lah. Yang mana di dalam nukleus ini akan ada kromosom. Yang dalam kromosom inilah yang akan ada DNA, yang mana DNA ini akan membawa maklumat genetik kita lah. Kulit warna apa, mata warna apa dan sebagainya. Okay. So semua tu akan berada di dalam nukleus. Okay. Terusnya kita lihat fungsi dan struktur sel tumbuhan. Okay, jika tadi sel haiwan kamu belajar 4 struktur, dalam sel tumbuhan kamu tambah sikit lah. Okay, dalam sel tumbuhan juga ada nukleus. Fungsinya pun sama, membran sel pun fungsi sama, mitokondria fungsinya sama, cytoplasma pun sama. Cuma dalam sel tumbuhan kamu akan tambah 3 lagi struktur iaitu kloroplas yang tiada dalam sel haiwan. Dinding sel juga tiada dalam sel haiwan dan juga kamu akan tambah vakuol. Okay. Yang mana kloroplas ni hanya ada dalam sel tumbuhan kerana tugasnya adalah untuk menyerap tenaga cahaya bagi proses fotosintesis. So manusia ataupun haiwan tidak boleh menjalankan proses fotosintesis, so tiada kloroplas di dalam sel haiwan. Okay. Dalam sel tumbuhan juga akan ada satu struktur dinamakan dinding sel. Ia juga tiada dalam sel tumbuhan kerana fungsi dinding sel adalah untuk memberikan sokongan dan memberikan bentuk yang tetap. So sebab itulah sel tumbuhan dia lebih tetap bentuknya, petak je kan. So sel haiwan boleh berubah-ubah lah. Dan juga dalam sel tumbuhan akan ada vakuol yang akan memberikan sokongan tambahan jugalah. Yang mana vakuol ni tak akan ada di dalam sel haiwan. Okay. So mitokondria sama juga dengan mitokondria dalam sel haiwan untuk menghasilkan tenaga. Okay, cytoplasma sel tumbuhan pun sama, okay, sebagai medium tindak balas. Sama juga dengan membran sel, dia akan mengawal bahan yang keluar dan masuk ke dalam sel. Okay. Nukleus pun sama, dia mengawal keseluruhan aktiviti sel tumbuhan. Dalam nukleus sel tumbuhan juga akan ada DNA lah, yang mana DNA ni akan membawa maklumat genetik kepada tumbuhan tersebut. Okay. Buahnya warna apa, berbuah atau tidak dan sebagainya. Cuma tambahan adalah kloroplas. Dalam sel haiwan tiada. So, sel tumbuhan akan ada kloroplas untuk menjalankan proses fotosintesis. Dalam sel tumbuhan juga akan ada satu struktur dinamakan vakuol untuk memberi sokongan. Bila dalam vakuol tu akan dipenuhi oleh subsel, okay, ataupun bahan yang kita namakan subsel lah. Dan dalam sel tumbuhan juga di bahagian luar daripada plasma membran tu akan ada satu struktur dinamakan dinding sel. Yang mana dinding sel ni akan memberi sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetaplah kepada sel tumbuhan tersebut. Okey. So, ini adalah carta tentang perbandingan sel di antara sel tumbuhan dan juga sel haiwan. Okey. So di bahagian tengah ni, so ini adalah persamaan yang ada, dan yang berwarna kuning ni adalah perbezaan di antara kedua-dua sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey. So simple je, saya rasa semua boleh faham. Kita move kepada seterusnya. Okey, dalam organisma, bila sebut organisma ni benda hidup lah. Okey. Manusia, kucing, bakteria dan sebagainya itu adalah benda hidup. Okey. Dan dalam organisma ini kita boleh bahagikan dia kepada dua kumpulan besar, iaitu yang pertama unisel dan yang kedua multisel. Apa itu unisel? Apa itu multisel? Okey, unisel ini bermaksud satu. Uni bermaksud satu, di mana organisma tersebut dia hanya ada satu sel sahaja. Okay, maknanya dia adalah organisma seni lah ataupun organisma yang kecil. Okay. So kita akan sebut dia sebagai unisel. Okay. Manakala multi bermaksud banyak. Okay. So organisma tersebut terdiri daripada lebih daripada satu sel. Macam manusia lah. Manusia ni adalah organisma multisel. Okay. Organisma unisel tadi yang kita sebut ada satu sel je. Walaupun dia ada satu sel tetapi dia juga menjalankan kesemua proses seperti mana kita manusia. Dia ada pertumbuhan, dia ada pembiakan, dia ada perkumuhan dan sebagainya. Tetapi organisma tersebut hanya dibina oleh satu sel sahaja. Okay.
Tapi dia masih lagi menjalankan proses-proses yang penting lah. Seperti mana manusia. Okey, kita tengok organisma unisel. Okay, contohnya adalah untuk haiwan adalah amoeba lah. Amoeba dan paramecium. Yang mana kedua-dua organisma ini biasanya kita akan jumpa dia dalam kawasan yang berair lah. Okay. Namun dalam organisma unisel ada juga organisma yang mempunyai ciri kedua-duanya, iaitu haiwan dan tumbuhan. Sebagai contoh Euglena lah. Yang mana Euglena ni dia boleh membuat makanan sendiri, maknanya dia akan ada chloroplast lah. Okay, tetapi dia juga boleh bergerak seperti haiwan. Okay. So contoh organisma unisel dalam tumbuhan pula adalah Chlamydomonas. Okay. Ini adalah nama-nama contoh organisma unisel dan kebiasaannya kita akan jumpa organisma unisel ini di dalam kawasan yang berair lah. Biasanya kita akan jumpa dalam kawasan berair. Okey, untuk organisma multisel, dia mempunyai sel yang banyak, lebih daripada satu. Contohnya manusia lah. Manusia, muko. Okey, muko ni adalah kulat kan. Kalau kita dekat roti tu, kita ambil kulat tu, kita perhatikan dia akan ada banyak sel lah. Okay, ataupun Spirogyra, Hydra dan sebagainya. So ini adalah semua organisma yang mempunyai lebih daripada satu sel. Okey, kita lihat fungsi sel di dalam sel haiwan. Tahu sel haiwan ni terdiri daripada pelbagai sel. Okey. Antaranya adalah sel epitelium. Kita akan ada sel saraf. Okey, kita akan ada sel darah merah, sel otot dan juga sel darah putih. So 5 jenis sel ni kamu perlu tahulah dalam tingkatan 1. Okey. Yang pertama sel saraf. Okey. Sel saraf ni ramai yang akan tertukar dengan sel pengangkutan ataupun salur darah lah. Yang mana sel saraf ni adalah dia sebenarnya adalah gentian. Yang mana dia akan membawa maklumat di dalam badan kita lah, dalam bentuk impuls, dalam bentuk macam elektrik lah. Okay. Yang mana sel saraf ni lah yang akan mengesan pelbagai rangsangan sebagai contoh sejuk, panas, sakit, tekanan dan sebagainya. So semua maklumat ni akan dibawa dalam akan dibawa oleh sel saraf lah. Okay. Seterusnya adalah sel epitelium. Okay. Sel epitelium ni lebih kepada lapisan-lapisan sel lah. Okay. Biasa terdapat pada saluran esophagus kan. Akan terdapat pada saluran ataupun dinding usus dan sebagainya. So akan ada pelbagai jenis sel epitelium. Tapi secara umumnya sel ini akan membentuk lapisan lah. Yang mana lapisan ini akan melindungi organ-organ di dalam badan kita. Dan sel ini juga akan merembeskan mucus ataupun kalau kita biasa panggil mucus ni macam hingus lah kan, ataupun lendir yang ada di dalam di atas lapisan tersebut. Okay. Seterusnya sel darah merah, cikgu rasa semua tahulah sel darah merah akan membawa oksigen. Okay, dia tiada nukleus. Dia berbentuk dui cekung. Kalau perasan dalam gambar rajah ni dia ada sedikit lengkungan di tengah tu. So dui cekung kita panggil, dan tujuannya adalah untuk menambahkan luas permukaan lah. Okay, di dalam sel darah merah akan ada hemoglobin, yang mana hemoglobin inilah yang akan mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okay. Dan selepas dia melepaskan oksigen ataupun dia dah bagi oksigen dekat sel yang diperlukan, dia akan mengangkut juga karbon dioksida untuk balik ke peparu untuk dihembus keluar lah. So itu adalah fungsi sel darah merah. Sel otot. Mana sel otot secara umumnya dia akan mengembang atau mengecut dan juga mengendur yang boleh menyebabkan pergerakan lah. Kita boleh melipat tangan, kita boleh berjalan, naik tangga dan sebagainya. Okay, dan dalam organisma seperti manusia, kita akan ada pelbagai jenis sel otot lah. Okay, tetapi secara umumnya sel otot akan mengecut dan juga mengendur. Sel darah putih. Jika sel darah merah mengangkut oksigen, sel darah putih akan bertindak sebagai pengawal lah, ataupun dia akan memusnahkan partikel asing, virus, bakteria dan sebagainya lah. Okay. Dan akhir sekali adalah sel pembiakan. Okay, bagi lelaki, sel pembiakannya adalah sel sperma, yang mana dalam sel sperma akan ada bahan genetik ataupun maklumat kepada lelaki. Dan untuk perempuan, sel pembiakannya adalah ovum, yang mana ovum inilah yang akan membawa bahan genetik ataupun maklumat kepada perempuan tersebut.
Okay. Dalam tumbuhan, okay, juga ada epidermis, palisad, sel pengawal dan juga sel rambut akar lah, 4 jenis sel. Okay. Yang mana sel epidermis dan sel palisad kita boleh tengok dalam daun lah. So ini adalah keratan rentas daun hijau. Kita nampak ni bawah ni pokok, kita ambil satu bahagian, kita potong je. Okay. So kita akan nampak epidermis dan juga sel palisad lah. Okay. Sel epidermis ni dia biasanya berada pada bahagian atas dan juga bahagian bawah. Okay. Yang mana tugasnya adalah untuk mengurangkan kehilangan air dan dia akan membenarkan pertukaran gas lah. Okay. Manakala dalam sel palisad ni akan ada banyak klorofil. Yang mana klorofil ni kita belajar sebentar tadi. Dia akan menyerap cahaya dan dia akan menjalankan proses fotosintesis. So sel palisad ni tak akan ada dalam sel haiwan lah. Dia hanya akan ada dalam sel tumbuhan. Okey, sel pengawal yang berada di bawah daun, dia akan ada, dia lah yang akan membentuk stoma. Yang mana stoma ni, dia biasanya pada siang hari dia akan terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis lah. Okay. Dan pada waktu malam dia akan tertutup. Ataupun pada waktu tengah hari yang sangat panas. Okay. So pembukaan dan penutupan stoma ni dikawal oleh sel pengawal sebentar tadilah. Dan sel rambut akar ni adalah, kalau kamu biasa tengok akar pokok, kamu akan nampak rambut-rambut halus di tepi-tepi akar tu kan. So dia adalah rambut akar yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan luas permukaan kepada pokok tersebut untuk menyerap lebih banyak air lah dan nutrien. Okay, berbanding pokok yang tiada rambut lah. Okay. So, sel epidermis, okay, ini adalah penerangan lah. Okay, berfungsi mengurangkan kehilangan air dan sebagainya. Okay, palisad, kita tengok bentuk dia. Panjang lah, memanjang dan rapat-rapat. Okay, yang mana dalam palisad akan ada klorofil untuk proses fotosintesis. Ini adalah sel pengawal, dua ni. Okay, dua ni adalah sel pengawal. Ruang di tengah tu kita akan namakan dia liang stoma. Okay. Yang mana dekat situ akan berlakunya perpindahan gas lah. Dan juga kehilangan air dalam bentuk wap air. Okay. Ini adalah sel rambut akar. Yang keluar daripada akar tu, kita panggil dia rambut akar lah. Untuk meningkatkan luas permukaan. So pokok tersebut akan dapat menyerap lebih banyak air dan juga nutrien. Okay. So kita dah belajar tentang organisma unisel dan organisma multisel. So macam mana satu organisma tersebut boleh terbentuk. Okay, daripada satu sel tu macam mana boleh jadi manusia sebagai contoh kan. Okay. So sel-sel yang banyak, okay, gabungan pelbagai sel, daripada satu sel, dua sel dan akhirnya beribu sel, dia akan membentuk satu struktur yang kita namakan tisu lah. Okay. Contohnya sel saraf. Banyak-banyak sel saraf akan membentuk tisu saraf. Okay. Dan gabungan pelbagai tisu pula akan membentuk satu organ. Okay. Gabungan pelbagai organ pula akan membentuk satu sistem. Dan gabungan pelbagai sistem akan membentuk satu organisme. Okay. So semua ini akan membentuk organisma multisel lah. Dan itu kita namakan sebagai urutan organisasi sel. Dia bermula daripada sel. Gabungan pelbagai sel akan membentuk tisu. Gabungan pelbagai tisu akan membentuk organ. Pelbagai organ akan membentuk sistem. Dan akhirnya pelbagai gabungan sistem dalam tubuh badan tu akan membentuk organisma lah. Sebagai contoh, dalam haiwan kita bermula dengan sel epitelium sebagai contoh. Okay, sama juga dengan tumbuhan satu sel. Kemudian gabungan pelbagai sel epitelium membentuk tisu epitelium. Sama juga dengan tumbuhan, dia akan membentuk tisu epidermis. Banyak sel kan. So bila banyak sel ni bergabung, banyak tisu ni bergabung, dia akan membentuk organ. Sebagai contohnya perut. Mana ada tisu epitelium dekat luar perut ni. Okay. Dan juga organ ni akan terdiri daripada pelbagai tisu lain, tisu otot dan sebagainya. Sama juga dengan daun, dia akan ada tisu-tisu lain. Okay. Kemudian pelbagai organ ni akan membentuk satu sistem.
Contohnya perut, usus kecil, usus besar, esophagus dan mulut ni bergabung membentuk satu sistem yang kita namakan sistem pencernaan sebagai contohnya. Okey. Dan dalam tumbuhan pun sama, kan? Sistem pengangkutan. Kita akan ada akar, kita akan ada batang, kita akan ada daun. Dan untuk membentuk satu manusia kita memerlukan lebih daripada satu sistem lah. Bagi contoh sistem pengaliran darah, sistem pernafasan dan sebagainya. So pelbagai sistem itu akan membentuk organisma. So, semua ini kita namakan dia sebagai aras organisasi lah. Okay. Dan dalam sistem badan manusia akan ada pelbagai sistem yang mana terdiri daripada pelbagai organ dan menjalankan fungsi yang khusus lah. Okay. Sebagai contoh sistem perkumuhan yang melibatkan buah pinggang. Yang mana sistem ini akan memikirkan bahan buangan, telur, air kencing dan sebagainya. Sistem rangka. Yang mana sistem rangka ini akan menyokong badan manusia dan melindungi organ. Okay. Seterusnya dalam manusia juga akan ada sistem limfa. Yang mana dia juga sistem limfa ni berperanan untuk melindungi badan daripada jangkitan bakteria. Kita juga akan ada sistem pencernaan yang akan mencernakan bahan yang kita makan kepada benda yang ringkas supaya badan kita boleh menyerap tenaga. Kita akan ada sistem otot untuk membantu pergerakan. Kita juga akan ada sistem integumen. Sistem ini adalah sistem yang melibatkan kulit lah biasanya. Okay, yang mana sistem ini akan melindungi badan dan mengawal suhu badan. Okay. Dalam manusia juga akan ada sistem saraf yang membawa maklumat dalam bentuk impuls. Dan juga akan ada sistem peredaran darah yang membawa oksigen, nutrien dan juga hormon lah ke semua bahagian badan. Dan kita akan ada sistem respirasi ataupun sistem pernafasan untuk membenarkan manusia mengambil oksigen dan membebaskan karbon dioksida lah. Dalam manusia juga akan ada sistem endokrin, yang mana sistem inilah yang akan menghasilkan hormon. Dan hormon ini diangkut dalam sistem lain, iaitu sistem peredaran darah. Okay. Dan manusia juga akan ada sistem pembiakan, yang mana untuk lelaki dia akan menghasilkan sperma dan untuk perempuan dia akan menghasilkan over. Okay. Jadi cikgu harap semua fahamlah untuk subtopik 2.1. Kamu bermula dengan apa itu sel. Kemudian kamu belajar perbezaan di antara sel tumbuhan dan juga sel haiwan. Kemudian kamu belajar tentang aras organisasi di dalam organisma. Bermula dengan sel berakhir dengan organisma. Kemudian kamu belajar tentang pelbagai sistem di dalam tubuh manusia. Okay. So, cikgu harap semua faham. Semoga bertemu lagi dalam subtopik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.